Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berkumpul, dapat kita bertemu dalam majlis secara online. InsyaAllah segala nikmat pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita syukuri dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini saya akan bacakan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan tajuk untuk hari ini adalah berkenaan dengan hukum menangis dan juga meratap apabila berlakunya kematian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti yang kita semua tahu dan sedia maklum, apabila berlaku sesuatu kematian, sudah tentunya kita akan merasa sangat sedih, sangat sayu dan sebagainya, kerana berlakunya kematian keluarga terdekat. Jadi kita bincangkan pada hari ini, apakah hukumnya bagi kita jika kita menangis dan juga meratap atas pemergian seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah saya akan bacakan hadis-hadis yang berlaku kepada Nabi SAW dan juga hukum berkenaan dengan meratap apabila berlaku kematian. Satu hadis daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifan faqala Abdurrahman ibn Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya ibn Auf innaha rahmah thumma atba'aha bi ukhra faqala innal ayna tadma'u wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana fa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda pernah masuk menemui anaknya, yakni Ibrahim, dalam keadaan beliau sedang sesak nafasnya, iaitu anaknya Ibrahim sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu kedua-dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf pun berkata, Tuan juga wahai Rasulullah. Ketika mana Abdurrahman bin Auf dia melihat Nabi SAW menangis apabila berlaku kematian anaknya Ibrahim, maka Abdurrahman bin Auf tanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, awak pun menangis atas musibah ini? Awak juga tidak dapat bersabar atas musibah kematian ini? Kata Abdurrahman bin Auf kepada Nabi. Maka baginda Nabi SAW menjawab, Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya air mata yang mengalir ini adalah bukti kasih sayang. Innaha rahmah, kata Nabi SAW. Nabi nangis bukan sebab Nabi sedih tak terima kenyataan, tapi Nabi sedih kerana air mata Nabi itu adalah air mata kasih sayang terhadap anaknya. Dan kemudian baginda Nabi SAW menangis lagi dan bersabda, Sesungguhnya mata boleh menangis dan hati boleh bersedih, tetapi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali apa yang mendatangkan keredaan Allah terhadap kita. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami berasa sedih disebabkan perpisahan denganmu. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dalam satu hadis yang lain daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi
wa huwa fil maut. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'dun, ma hadha ya Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepada baginda salah seorang cucu lelakinya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu kedua-dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran. Maka Sa'ad berkata kepadanya, yakni Nabi, apa ini wahai Rasulullah? Adakah engkau juga menangis wahai Rasulullah? Maka baginda pun bersabda, ini merupakan kasih sayang yang Allah jadikan ke dalam hati para hamba-Nya, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi orang-orang yang memiliki kasih sayang daripada kalangan hamba-hamba-Nya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada kedua-dua hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama berkaitan dengan kematian anak Nabi, yang kedua berkaitan dengan kematian cucu Nabi. Dan kedua-dua kisah itu menyebabkan Nabi mengalirkan air matanya. Dan Nabi mengalirkan air matanya. Dan sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga menangis atas kematian? Maka Nabi pun sebut, innaha rahmah. Salah satu jawapan yang Nabi sebut adalah, itu adalah tangisan kasih sayang. Dan ada juga Nabi sebut itu adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Memang itu lumrah manusia, memang itu fitrah manusia. Bila berlaku kematian akan menangis. Memang itu normal bagi manusia. Itu adalah kebiasaan bagi manusia. Sebab itu kita nak bincangkan hari ini, apakah hukum menangis dan juga meratap. Ada perbezaan pada dua kalimah tersebut. Menangis itu lain, meratap itu lain. Contoh dalam hadis yang Nabi sebut daripada Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat akan diseksa di dalam kuburnya dengan sebab perkataan yang diratapkan ke atasnya. Dengan disebabkan perkataan yang diratapkan ke atasnya. Maka dalam hadis yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk daripada kalangan kami orang yang menampar-nampar pipi, mencarik-carik pakaian dan mengatakan perkataan kecelakaan dan kebinasaan masyarakat jahiliyah ketika menangis dan kematian. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, nak menunjukkan bahawasanya itu adalah contoh meratap. Hadis yang awal saya baca berkenaan dengan Nabi kematian anak dan cucunya, itu adalah menangis. Jadi dalam bahasa Arab dia membezakan antara meratap dan juga menangis. Meratap dalam bahasa Arab disebut bukaun. Bukaun, menangis. Menangis dalam bahasa Arab ialah bukaun, menangis. Manakala meratap disebut sebagai nihun ataupun niyahun, meratap. Meratap, niyahun, menangis, bukaun. Dua perkataan dan maksud yang berbeza. Apa beza dia? Kalau menangis, menangis ni kalau berlaku kematian, dia sekadar mengalirkan air mata dan menangis teresak-esak. Itu saja. Normal. Manusia normal bila berlaku kematian, dia akan menangis dan mengeluarkan air mata
serta suaranya teresak-esak. Itu contoh bukaun, menangis. Manakala contoh niyahun ataupun nihun, meratap. Meratap yang dicontohkan dalam hadis tadi, dia menampar-nampar pipinya, dia koyak-koyakkan baju dia, dan dia tarik-tarik rambut, macam tu. Yang itu contoh meratap. Dia tak boleh terima kematian. Beza meratap dan menangis. Meratap, dia tarik-tarik baju, dia koyak-koyak, dia tarik rambut, dia pukul-pukul pipi dia. Kenapa dah kau mati? Kenapa kau mati? Aku tak boleh terima. Itu meratap. Tapi kalau menangis, dia mengalir air mata. Yang itu menangis. Dua maksud yang berbeza dan dua hukum yang berbeza. Manakala hukum bagi menangis adalah diharuskan berdasarkan hadis Nabi yang saya baca tadi, dan manakala hukum meratap pula adalah diharamkan berdasarkan juga pada hadis Nabi. Sebab itu kita bagi dua maksud dan dua keadaan. Menangis harus, meratap berdosa, hukumnya haram. Jadi tuan-tuan, itu perkara pertama yang kita akan bincangkan dalam hari ini. Hukum menangis dan meratap. Menangis itu harus, meratap itu haram. Walau bagaimanapun ada pendapat daripada agama-agama yang lain. Yang ini kita tak perlu nak ikut. Ini pendapat agama lain. Ada agama itu mengatakan bahawasanya kalau kematian, bila berlakunya kematian, kalau dia menangis lagi kuat, lagi bagus. Berlaku kematian seseorang contohnya, maka ahli keluarganya yang lain menangis lagi kuat untuk si mati ni, lagi bagus, lagi cepat masuk syurga, kata dia. Itu agama lain. Itu agama lain. Kita agama Islam mengikut hadis Nabi SAW. Nabi larang meratap dengan kuat dan menangis berlebih-lebihan. Sekadar mengalirkan air mata teresak-esak itu tak ada masalah. Hukumnya adalah harus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perbincangan yang pertama berkaitan dengan menangis dan meratap. Hadis seterusnya daripada Abu Burdah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, waji'a Abu Musa faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hajrin imra'atin min ahlihi فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. Maksudnya, Abu Musa pernah menderita sakit kuat. Ini kisah berkenaan dengan Abu Musa. Abu Musa ni dia pernah sakit. Dia pernah sakit yang kuat. Lalu beliau pengsan dalam keadaan kepalanya berada di pangkuan seorang wanita daripada kalangan ahli keluarganya. Abu Musa ni sakit, dan satu ketika tu Abu Musa ni pengsan, dan dia terbaring di atas pangkuan ahli keluarganya, salah seorang perempuan daripada ahli keluarganya. Tiba-tiba wanita tersebut berteriak dengan suara tangisan, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalangnya. Bila perempuan tu dia tengok Abu Musa pingsan atas pangkuan dia, apa yang perempuan ni buat? Dia menangis, dia berteriak, dia berjerit-jerit, dan tak ada siapa pun yang boleh berhentikan jeritan dia tu. Kemudian apabila Abu Musa sedar, beliau pun berkata, saya berlepas diri daripada seseorang yang Rasulullah turut berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Rasulullah berlepas diri daripada perempuan yang menguatkan suara ketika menangis, mencukur rambutnya, dan mencari-cari mengoyakkan pakaiannya apabila ditimpa musibah. Dekat sini jelas menyatakan bahawasanya hukum meratap itu adalah hukumnya haram. Tidak digalakkan, dilarang. Dilarang untuk kita meratap apabila berlaku kematian. Abu Musa ni padahal dia baru pengsan je pun. Abu Musa ni baru pengsan, tapi dia punya perempuan ahli keluarga ni
Dia rasa macam Abu Musa ni dah meninggal, jadi dia pun meratap, dia menangis, dia jerit-jerit, dia koyak-koyakkan baju dia, seolah-olah Abu Musa dah pingsan. Bila Abu Musa sedar daripada pingsan, dia kata, aku berlepas diri daripada engkau. Sebab Nabi tak suka pada orang yang meratap-ratap macam ni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis yang sahih. Hadis seterusnya daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diratapi, maka sesungguhnya dia akan diseksa pada hari kiamat disebabkan ratapan tersebut ke atasnya. Saya ulang, sesiapa yang diratapi, maka sesungguhnya dia akan diseksa pada hari kiamat disebabkan ratapan tersebut ke atasnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, hadis yang saya baca ni, kita perlu faham apa maksud sebenarnya. Bila kita baca terjemahan, kita akan kata apa? Sesiapa yang diratapi, maksudnya orang yang meninggal, kemudian ada ahli keluarga dia meratap kepada kematian tersebut, maka orang yang meninggal itu akan diseksa pada hari kiamat. Itu kita mudah fahamnya. Itu fahaman secara mudah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ada terjemahan yang lain, ada tafsiran yang lain. Antaranya, menurut Imam An-Nawawi, orang yang akan diseksa itu ialah bagaimana orang yang diratap itu diseksa. Dia meninggal, ahli keluarga dia meratap kepada dia. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang diratap itu diseksa? Kata Imam An-Nawawi, ialah orang yang mewasiatkan kepada mereka yang masih hidup untuk meratapinya selepas kematiannya. Maksudnya apa? Contoh, bila seorang lelaki ni, dia ni seorang lelaki, ayah contoh. Ayah ni kata kepada anak perempuan dia, wahai anak-anak perempuanku, bila ayah nak meninggal nanti, bila ayah meninggal nanti, ayah nak kamu meratap, menangis, mengoyak-ngoyakkan baju, tarik-tarik rambut, tak terima keadaan, tak terima kematian. Ayah nak kamu buat macam tu. Sebelum dia meninggal, dia pesan pada anak dia supaya anak dia meratap atas kematian dia. Maka kata Imam An-Nawawi, orang yang macam ini yang akan diseksa di hari kiamat kelak. Orang yang mewasiatkan sebelum dia mati ni, dia kata sebelum dia meninggal, wahai anakku, bila ayah meninggal nanti kau merataplah kuat-kuat. Ayah ni, bila dia meninggal, anak dia pun merataplah kepada dia. Anak dia merataplah atas kematian dia. Orang yang macam ini, yang meninggal ni, inilah yang Nabi sebut sebagai orang yang akan diseksa di hari kiamat. Manakala yang tidak diseksa ialah orang yang tidak mewasiatkan. Dia tak pesan pun pada anak dia dan ahli keluarga dia yang lain. Dia tak ada pun pesan. Tapi bila dia meninggal, ahli keluarga dia meratap, ahli keluarga dia menangis, tak boleh terima. Yang itu tidak diseksa, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kita baca hadis, tak boleh baca terjemahan semata-mata. Kita perlu faham konteks hadis itu, perlu faham tafsiran para ulama. Kita perlu baca ulama-ulama lain tafsir apa tentang hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah poin dia. Kalau kita mewasiatkan pada anak-anak kita supaya dia meratap atas kematian kita, kita akan diseksa di hari kiamat. Tapi kalau kita tak mewasiatkan perkara itu dan mereka meratap dengan sendirinya, maka itu kita tidak diseksa atas kematian kita, atas ratapan tersebut. Okey, hadis itu juga hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang seterusnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata,
ughmiya ala Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu faja'alat ukhtuhu tabki wa taqulu wa jabalah wa kadha tu'addidu alayh faqala hina afaqa ma qulti syai'an illa qila li anta kadhalik. Maksudnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah pingsan. Lalu saudara perempuannya menangis sambil berkata, aduhai bukit. Apa maksud bukit dalam bahasa Arab ni? Maksudnya dia perumpamaan seperti mana apa? Dia kata bukit ini perumpamaan tempat kami berlindung ketika musibah. Dia kata wahai saudara perempuan Abdullah bin Rawahah ni kata apa? Wahai Abdullah, engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah orang yang boleh kami harapkan. Engkaulah sekian. Engkaulah satu-satunya anak mak. Engkaulah satu-satunya orang yang boleh diharapkan dalam keluarga kami ni. Dia duk ulang perkara tu. Saudara perempuan dia ni duk ulang sebut engkaulah satu-satunya, engkaulah yang paling baik, engkaulah yang paling bagus kepada Abdullah bin Rawahah. Padahal Abdullah bin Rawahah ni baru pengsan je, belum meninggal lagi, pengsan baru. Bila Abdullah bin Rawahah itu sedar, beliau pun berkata, tidaklah kamu mengatakan sesuatu yang ditujukan kepadaku, melainkan dikatakan oleh malaikat kepadaku. Benarkah kamu seperti itu? Kata Abdullah bin Rawahah, dia tak boleh terima apa yang saudara perempuannya itu sebutkan. Yang ini juga tidak dibenarkan dalam Islam, dilarang hukumnya. Kita meratap sambil menyebut-nyebut kebaikan si mati. Ya Allah, kenapalah kau ambil nyawa dia dulu? Dialah satu-satunya anak aku. Dialah satu-satunya anak yang boleh aku harapkan. Dialah selalu bantu aku waktu aku susah. Ya Allah, kenapalah? Ini meratap sambil menyebut-nyebut kebaikan si mati. Sambil dia koyak-koyak baju, ya Allah, kenapalah engkau mati dulu? Macam itu. Tak boleh terima kematian. Ini juga dilarang dalam Islam. Ini juga satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti mana yang disebut dalam hadis tadi. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Dia tak boleh terima kematian anaknya itu. Anaknya itulah satu-satunya anak dia. Tapi bila berlaku kematian, maka dia pun meratap sambil berkata-kata. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Hadis seterusnya daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan yang suka meratap tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di tubuhnya ada pakaian daripada tar, iaitu bahan yang mudah terbakar, dan baju perempuan yang terbentuk daripada kudisnya sendiri. Ini disebut dalam hadis balasan bagi orang yang meratap. Orang yang meratap, bukan orang yang diratap, orang yang meratap. Nabi sebut perempuan ataupun sesiapa yang suka meratap dan tidak bertaubat sebelum kematian dia, maka hari akhirat kelak dia akan dibangkitkan dalam pakaiannya dipakaikan dengan tar, bahan yang mudah terbakar, dan juga baju perempuan itu terbentuk daripada kudisnya sendiri. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, itu balasan bagi orang yang meratap. Bukan yang diratap, tapi yang meratap, yang menangis. Hadis seterusnya, Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu syakwa lahu, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud
falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghasyatin faqala aqada qalu la ya Rasulullah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un inna allaha la yu'azzibu bidam'il aini wala bi khuznil qalbi walakin yu'azzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Maksudnya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menderita kesakitan. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah pernah menderita sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahinya bersama dengan Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika baginda masuk menemuinya, ternyata beliau, yakni Sa'ad bin Ubadah, masih tidak sedarkan diri. Maka baginda pun bertanya, adakah dia sudah meninggal dunia? Maka ahli keluarganya menjawab, ahli keluarga Sa'ad bin Ubadah menjawab, belum wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Apabila orang ramai melihat Rasulullah menangis, mereka juga turut menangis. Bila Nabi masuk ke dalam, dia tengok Sa'ad bin Ubadah, dia macam pengsan. Nabi tanya keluarga dia, dia dah meninggal belum ni? Maka keluarganya kata, belum lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun menangis, mengalirkan air matanya. Lalu baginda bersabda, tidakkah kamu mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa seseorang kerana tangisan mata dan kesedihan hati ke atasnya, tetapi dia menyeksanya dengan ini, sambil baginda mengisyaratkan kepada lidahnya. Jika digunakan untuk tujuan yang buruk, atau dia boleh merahmatinya jika digunakan untuk tujuan yang baik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bila keluarga dia kata Sa'ad bin Ubadah belum meninggal, maka Nabi pun sambil menangis dan berkata, sesungguhnya Allah tak akan menyeksa dia kerana orang lain ni menangis. Tak. Kalau setakat menangis je, tak apa, tak ada masalah. Diharuskan. Tangisan atas kematian diharuskan. Dan Nabi kata tambah lagi, dan dia menyeksanya dengan ini. Nabi sebut Allah akan menyeksa seseorang itu dengan ini. Nabi tunjuk lidah dia. Lidah. Nabi tunjuk lidah, sambil mengisyaratkan kepada lidahnya. Dan Nabi kata, kalau dia gunakan lidah ini kepada perkara yang buruk, maka dia akan diseksa. Tapi kalau dia gunakan lidah yang Allah kurniakan ini kepada perkara yang kebaikan, maka dia tidak akan diseksa dan dia akan selamat di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, Nabi nak bagi isyarat dalam hadis ini tentang kebaikan dan keburukan lidah. Jadi hendaklah kita menjaga lidah. Jangan selalu mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jangan selalu cakap perkara yang bukan-bukan. Jangan suka fitnah orang. Jangan suka mengumpat orang. Jangan suka kutuk, mengeji orang dan sebagainya. Yang Nabi suruh buat apa? Yang Nabi suruh buat adalah sampaikan perkara kebaikan. Banyak cakap perkara-perkara yang baik. Banyakkan sampaikan nasihat kepada orang. Banyakkan berzikir. Banyakkan baca Al-Quran dan sebagainya. Lidah. Nabi sebut manusia akan diazab disebabkan lidah. Itu poin dalam hadis ni. Nabi SAW nak bagi satu pengajaran. Jadi kesimpulan dalam tajuk ini, bab ini, Imam An-Nawawi berkata, adapun meratap, ia jelas haram. Manakala menangis pula, banyak hadis yang melarangnya dan menjelaskan bahawa mayat akan diseksa kerana tangisan ahli keluarganya. Namun keharusan menangis tanpa menyebut-nyebut perihal si mati dan ratapan bersandarkan kepada hadis yang banyak. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
beliau menyimpulkan bab ini. Dia kata adapun meratap itu jelas haram hukumnya, manakala menangis itu diharuskan, tapi dengan syarat tidak menyebut-nyebut perihal si mati, dan ratapan kepada si mati tak boleh. Menangis mengalirkan air mata atas kesedihan kasih sayang, yang itu tak ada masalah, yang itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang tak boleh bagaimana? Yang tak boleh itu adalah meratap-ratap, meracau dan sebagainya. Okey, saya tambah satu isu dekat sini, iaitu berkenaan dengan apakah hukum kita mengadakan majlis memperingati orang yang telah meninggal. Biasanya kita akan buat majlis memperingati orang yang banyak berjasa. Contohnya orang seni, orang-orang Perdana Menteri contoh, orang-orang hebat yang banyak berjasa, kita buat satu majlis kematian dia. Apakah hukum dia? Iaitu dalam bahasa Inggeris disebut sebagai tribute. Hukum majlis memperingati orang yang telah mati adalah bercanggah para ulama. Namun saya ambil satu sahaja pendapat, mazhab daripada ulama Syafi'iyah sendiri, tidak ada masalah, hukumnya adalah harus. Tapi dengan syarat. Syaratnya ialah tidak terlalu memuji. Tidak terlalu memuji dan mengagung-agungkan si mati itu. Tidak terlalu memuji dan tidak mengagung. Tidak melampau-lampau. Tidak berlakunya ratapan dan tangisan yang berlebihan, tak. Nak buat majlis memperingati boleh. Nak buat majlis memperingati orang seni boleh, pelakon, artis dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu meratap sampai berlebih-lebih, menimbulkan kesedihan yang teramat sangat, terlalu memuji-muji dia, terlalu memuja-muja dia dan sebagainya. Sampaikan meratap lebih-lebihan tu, yang tu tak boleh. Tapi kalau sekadar nak buat majlis untuk memperingatinya, itu tak ada masalah. Nak ingat jasa dia, itu tak ada masalah. Itu diharuskan menurut sebahagian pendapat ulama. Walau bagaimanapun, ada juga ulama yang mengharamkan dan mengatakan hukumnya adalah makruh. Tapi saya berpegang pada harus, tapi dengan syarat jangan berlebih-lebih, insya-Allah. Sekadar itu saja untuk tajuk ataupun bab ini. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk dan seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.